Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Suraya binti Mazuki bersama dua orang ahli daripada Kumpulan 6, Amalin Aisyah dan juga Siti Nur Nabiha. Jadi pada forum hari ini kami akan membincangkan tentang salah satu daripada 17 perkara yang terkandung di dalam Sustainable Development Goals Indicators atau SDG, iaitu kami telah memilih tajuk kemiskinan atau poverty. Jadi saya menjemput Siti Nur Nabiha untuk memberi penerangan sedikit sebanyak mengenai maksud dan juga beberapa tahap kemiskinan berkaitan dengan tajuk ini. Dipersilakan. Terima kasih Aida. Okey. Maksud tiada kemiskinan atau no poverty yang telah digariskan dalam SDG sebagai matlamat yang pertama ialah bermaksud semua orang punya duit yang cukup untuk menampung keperluan asal dalam kehidupan. Secara umumnya, kemiskinan adalah satu keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wad. Ia merupakan satu masalah sosioekonomik. Orang miskin diakui tidak mempunyai jaminan hidup kerana kurang perlindungan undang-undang, hutang yang banyak, kurang pendidikan, perlindungan kesihatan terhad, tanggungan yang ramai dan sebagainya. Perkara ini boleh menjejaskan kemajuan sesebuah negara. Disebabkan hal ini, matlamat untuk mengurangkan kemiskinan dilaksanakan di seluruh golongan. Seperti yang disedia maklum, kemiskinan punya 3 tahap atau 3 jenis iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan miskin tegak. Yang pertama iaitu kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak yang mana keadaan yang mana pendapatan seseorang itu tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan minimum berdasarkan pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK. Yang mana pendapatan isi rumah tidak cukup untuk memperolehi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala, kemiskinan relatif pula ialah pembandingan taraf hidup atau kebajikan sesuatu kumpulan berbanding kumpulan lain yang mana ia merujuk kepada ketidaksamaan pendapatan antara kumpulan etnik, serata dan negeri, seterusnya dan negeri. Yang terakhir iaitu kemiskinan tegak. Kemiskinan tegak berlaku apabila pendapatan purata bulanan seseorang itu kurang daripada PGK makanan. PGK makanan ditentukan berdasarkan pandangan pakar pemakanan, pakar diet dan pakar perubatan mengikut IHP iaitu Indeks Harian Pemakanan, makanan manakala PGK bukan makanan ditentukan berdasarkan keperluan setiap isi rumah dan mengikut IHP bukan makanan seperti kasut, bahan api dan sebagainya. Kemiskinan ini berlaku disebabkan oleh punca-punca tertentu. Oleh itu, bolehkah saudari Aida menerangkan apakah punca-punca yang menyebabkan kadar kemiskinan di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun? Baiklah, terima kasih kepada saudari Siti Nur Nabiha atas penerangan beliau tentang tahap kemiskinan dan juga definisi yang diberikan. Jadi, saya akan menerangkan tentang sedikit sebanyak mengenai punca-punca kemiskinan yang terdapat di Malaysia. Jadi, melalui pembacaan saya, kemiskinan di Malaysia mempunyai 2 kategori, iaitu kategori kemiskinan di bandar, iaitu jika ingin diperkatakan kemiskinan di bandar ini disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. Ini kerana terdapat juga kadar pengangguran yang tinggi di Malaysia. Seperti yang kita tahu, terdapat juga golongan yang tiada pekerjaan dan jika ada golongan yang bekerja pun mereka tidak mampu untuk menyara hidup mereka di bandar kerana pendapatan mereka tidak selaras dengan kos perbelanjaan dan kos sara hidup mereka di bandar. Selain itu, boleh juga diperkatakan bagi kategori kemiskinan di luar bandar juga terdapat terhadnya peluang pekerjaan. Ini kerana mereka lebih cenderung untuk mengambil pekerja asing sebagai contohnya di kilang-kilang ataupun mereka lebih mengutamakan pendidikan, kualiti pendidikan yang tinggi. Jadi mereka yang golongan boleh dikatakan yang biasa-biasa tidak berpeluang untuk ataupun graduan-graduan baru daripada universiti mereka suka untuk mendapat pekerjaan. Jadi maka meningkatlah pengangguran di Malaysia. Jadi bagi punca yang kedua iaitu kategori di luar bandar, ada segelintir masyarakat di luar bandar mereka mendapat taraf pendidikan yang rendah salah satunya. Jadi disebabkan taraf pendidikan mereka yang rendah ini, mereka suka untuk keluar ke bandar dan mencari kerja. Ini berkait rapat juga dengan kategori yang sebelum ini. Jadi disebabkan itu kadar kemiskinan di Malaysia ini semakin meningkat dari tahun demi tahun. Jadi namun setiap punca terdapat juga langkah-langkah yang boleh membasmi kemiskinan di Malaysia. Jadi saya menjemput saudari Amalin untuk memberikan langkah-langkahnya.
Baiklah, terima kasih saudari Aida. Pada pandangan saya, walaupun punca-punca tersebut sangat memberi kesan kepada negara kita, namun terdapat beberapa cara ataupun langkah untuk kita atasi masalah kemiskinan di negara kita. Yang pertama sekali ialah usaha individu itu sendiri, yang mana seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya, dan salah satu cara berkesan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang sangat berkesanlah untuk mengatasi kemiskinan, kerana dengan pendidikan yang tinggi, seseorang boleh keluar daripada kepompong kemiskinannya dengan mendapat pekerjaan yang baik yang menjamin masa depan dan ekonomi yang lebih baik. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan masyarakat, yang mana masyarakat boleh memberi bantuan kepada golongan miskin. Memberi bantuan kepada golongan miskin atau kurang berkemampuan dalam masyarakat sangatlah cara yang baik. Namun begitu, cara seperti ini tidak akan meringankan beban golongan miskin, kerana bantuan yang diberikan sama ada dari kerajaan, agensi kebajikan ataupun perseorangan hanya dapat bertahan dalam jangka masa yang sangat pendek. Yang seterusnya adalah pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi ini bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sesebuah negara. Pembangunan ekonomi juga merupakan cara yang sangat berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tetapi ianya harus disertai dengan pengagihan pendapatan yang adil dalam masyarakat. Sebagai contoh, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa cadangkan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dan seterusnya ialah pembangunan masyarakat, yang mana kerajaan boleh mengadakan program pembangunan masyarakat seperti projek satu daerah satu industri, ataupun satu kampung satu produk, ataupun program usahawan desa, yang mana ini boleh membentuk masyarakat yang kurang berkemampuan, yang ingin keluar daripada kepompong kemiskinannya sendiri, untuk lebih bermotivasi. Seterusnya ialah pasaran bebas, yang mana sebagai contoh Milton Friedman dan lain-lain juga mencadangkan pasaran bebas untuk bagi pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan. Jika ada pembangunan ekonomi, ada juga pengurangan kemiskinan. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amalin atas langkah-langkah yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Jadi saya ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan kepada dua ahli kumpulan saya. Dan yang pertama, adakah kemiskinan ini sedikit sebanyak dipengaruhi dan disebabkan oleh kerajaan kita? Apa pandangan anda? Mungkin Nabiha boleh memberikan pandangan mengenai soalan ini. Okey, terima kasih Aida atas soalannya. Pada pendapat saya, kemiskinan sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kerajaan. Ini kerana kerajaan sekarang kurang prihatin terhadap rakyat yang sengsara atau yang miskin, kerana kerajaan lebih mementingkan politik negara, iaitu mereka lebih mementingkan kuasa semata-mata. Pihak kerajaan hanya akan bantu masyarakat yang miskin pada masa-masa tertentu sahaja, seperti waktu dekatnya pilihan raya, kerana mereka ingin menambah hati rakyat supaya mengundi mereka. Namun jika tidak berkeperluan, mereka tidak akan mengambil tahu atau kurang memberi bantuan kepada rakyat yang mengalami masalah. Namun tidak boleh salahkan kepada kerajaan secara patut. Rakyat yang malas bekerja, yang memiliki pekerjaan dan hanya tunggu bantuan sahaja juga menyebabkan kadar kemiskinan di Malaysia meningkat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, bagaimana pula dengan saudari Amalin? Apa pendapat awak? Baiklah, terima kasih saudari Aida. Pada pandangan saya bersetuju sekiranya kemiskinan ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kerajaan. Kerana sekiranya kerajaan kurang memberi galakan kepada masyarakat di luar sana untuk memajukan diri mereka sendiri, yang mana kerajaan tidak memberi dana untuk membuat dana seperti modal untuk mereka memulakan perniagaan, ataupun memberi motivasi dari segi perniagaan, motivasi dari segi mencari kerja, ataupun keluar daripada kepompong kemiskinan mereka. Kerana kerajaan perlu memberi peranan yang penting kepada masyarakat, kerana mereka juga ingin menjana pendapatan mereka daripada masyarakat, mana sekiranya masyarakat menjana pendapatan mereka dan mereka membayar cukai, mereka membayar denda ataupun apa-apa, hasil tersebut akan diberikan kepada kerajaan. Oleh itu, bagi saya setuju sekiranya kemiskinan ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kerajaan.
Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, jawapan daripada anda berdua sangat bernas dan sangat relevan lah bagi saya. Jadi soalan saya kedua, apa pandangan anda bagi pendapat anda berdua? Adakah negara kita ini mampu untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam masa 5 tahun yang akan datang? Mungkin Amalin boleh berikan hujah sikit sebanyak. Baiklah, saya rasa, bagi pendapat saya rasa negara mampu untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam masa 5 tahun yang akan datang kerana sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi baru yang mana ianya diperkenalkan tahun 1970, yang mana matlamatnya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Jadi bagi saya, negara mampulah untuk mengatasi masalah kemiskinan ataupun mengurangkan kadar kemiskinan dalam masa 5 tahun yang akan datang. Lagi-lagi bila sekarang adalah musim pandemik COVID-19 yang mana ekonomi negara merundur dan juga tidak stabil. Namun begitu, saya pasti kerajaan mampu untuk membina strategi baru untuk mengatasi masalah ekonomi negara kita. Baik, sangat relevan bagi poin anda itu. Jadi, Nabiha, apa pendapat awak? Pada pendapat saya, negara kita mampu untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam tempoh 5 tahun akan datang jika pihak kerajaan dan pihak-pihak tertentu bekerjasama menjalankan pelbagai inisiatif dalam membasmi masalah ini. Tambah pula, sekarang ini negara kita telah membuka kembali ekonomi telah merundung disebabkan COVID-19 yang berlaku di negara kita sejak 2019. Dengan pembukaan kembali sektor-sektor pekerjaan seperti perkilangan, perindustrian dan sebagainya, rakyat boleh kembali bekerja seperti biasa. Dengan ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan beban kerajaan untuk membasmi masalah kemiskinan di negara kita apabila semua rakyat telah mempunyai kewangan masing-masing untuk menanggung kehidupan harian. Dengan adanya kewangan masing-masing, pihak kerajaan boleh fokus kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan atau yang masyarakat memerlukan bantuan sahaja, yang betul-betul memerlukan bukan orang yang bekerja tapi memerlukan dengan ini kadar kemiskinan di negara kita akan berkurang dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jelaslah kerjasama antara kerajaan dan rakyat sangat penting dalam membasmi kemiskinan di Malaysia untuk mencapai negara maju seperti negara-negara lain. Okey, terima kasih atas soalan itu daripada saudari Amalin. Jadi pada pendapat saya, apa yang menyebabkan negara kita mempunyai peningkatan kadar kemiskinan di tahun demi tahun adalah disebabkan salah satunya kita terlampau menerapkan beri masuk pekerja asing, salah satunya dari segi peluang pekerjaan lah yang terhad kepada rakyat tempatan. Ini kerana kita cenderung untuk mengambil pekerja asing lebih daripada rakyat tempatan sendiri. Jadi jadi rakyat tempatan ada juga yang pengangguran, ada yang menganggur. Jadi mereka tiada pekerjaan dan tiada pendapatan untuk menyara diri mereka. Jadi di situ dah boleh lihat kadar kemiskinan di Malaysia dah semakin meningkat. Selain itu, jika ingin dikaitkan dengan kerajaan juga, kerajaan kita yang terlampau mementingkan politik daripada hak rakyat, dan mereka juga lebih tidak begitu mengambil berat dari segi pendapatan rakyat dan segalanya. Jadi dari segi ekonomi tu agak terjejas. Ekonomi negara kita pun agak terjejas. Jadi disebabkan itu kerajaan perlulah mengambil berat tentang isu-isu pengangguran di Malaysia supaya kita dapat mengurangkan lagi kemiskinan dalam negara ini. Jadi mungkin kerajaan yang kita boleh kata kerajaan kita ni dah terlampau banyak terlibat dengan korupsi, jadi itu pun jadi penyumbang besar kepada kemiskinan dalam negara kita ini. Jadi bagi saya itulah antara penyebab peningkatan masalah kadar kemiskinan dalam negara kita. Kesimpulannya, daripada tajuk pembincangan kumpulan kami iaitu kemiskinan, kami berharap
kerajaan Malaysia dapat membasmi kadar kemiskinan dengan secepat yang mungkin agar negara kita akan setaras dengan negara-negara lain dan kehidupan masyarakat akan lebih terjamin. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.